Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Apa khabar anda semua? Anda bersama saya Hafiz Rosli bersama rakan tugas saya Gigi Ahmad dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Dan penularan wabak COVID-19 tidak akan melemahkan kita jika kita bersama-sama menghadapinya. Dan anda tidak berkesorangan dalam menghadapi waktu geteri ini. Dan kami di Astro Awani membawakan Realiti Rakyat, tumpuan khas yang mengangkat suara rakyat dan realiti kehidupan anda akibat COVID-19. Untuk rakyat, anda boleh menghubungi kami di Astro Awani, dan untuk kepimpinan Astro Awani akan beri peluang kepada setiap wakil rakyat yang anda lantik untuk menyuarakan realiti di kawasan anda. Dan ekonomi juga penting, oleh itu dari sekecil-kecil usahawan mikro sehinggalah perniagaan gedung besar. Dan ini platform untuk anda suarakan isu dan inovasi yang diperlukan. Setiap masalah, segala kegusaran akan kami bawakan di Astro Awani. Tiada yang tertinggal, tiada yang terpinggir kerana Astro Awani prihatin. Kekal di rumah, kita jaga kita untuk hapuskan COVID-19, dan segmen Realiti Rakyat hari ini di Awani Pagi bermula sekarang. Baik, dan realiti rakyat kali ini kita nak membincangkan mengenai kelangsungan perusahaan gimnasium ketika penularan COVID-19. Dan kalau kita dapat saksikan, susulan Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan, sebilangan besar aktiviti ekonomi dan sosial tidak dibenarkan berjalan seperti biasa. Dan bagi memastikan penjanaan pendapatan dan pertumbuhan semula ekonomi, kerajaan telah melonggarkan beberapa sektor ekonomi untuk beroperasi seperti biasa. Dan ini termasuk membenarkan beberapa aktiviti sosial seperti bersenam di tempat awam bagi memastikan badan kekal cergas dengan mengamalkan penjarakan sosial. Namun, beberapa venue untuk beriadah masih lagi belum dibenarkan beroperasi walaupun kini dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Dan antara yang terkesan pastinya adalah pusat gimnasium. Segmen Realiti Rakyat kali ini kita ingin mendekati perusahaan gimnasium, bagaimana kelangsungan perusahaan ketika ini dan ketika pelaksanaan PKP atau PKPB. Apakah ada model baru dijalankan untuk mereka terus jana pendapatan, dan kita akan bersama untuk mengetahui perkara ini. Kita bersama Kamal Hezri Muhammad Kasim, merupakan pemilik gym F45. Selamat pagi, Cik Kamal. Ya, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi. Kita nak tahu bagaimana pelaksanaan PKP atau PKPB sekarang ini memberi kesan kepada perusahaan gym seperti Cik Kamal usahakan sekarang. Ya, terima kasih. Ya, untuk menjawab soalan ini, kita bukan sahaja boleh lihat dari segi bisnes, kita mesti juga faham dari perspektif industri. Impaknya amat besar pada ekosistem industri kecergasan atau fitness. Antara golongan yang paling dijejas bukan sahajalah jurulatih dan pengusaha yang kita biasa anggap, tapi juga tuan tanah, pendidik, bahagian jualan, pembekal dan penyelenggara alat-alat sukan, pengurusan pihak pengurusan industri sokongan lain seperti pembekal, barang pembersihan dan lain-lain. Dan golongan yang paling penting sekali, ahli-ahli yang giat berlatih dan bersenam. Ya, so dalam keadaan tertekan COVID-19 ni, industri fitness amat terjejas sekali. Dan akhirnya punya dua pilihan saja. Tunggu sehingga PKP tamat atau terus maju ke arah latihan virtual atau online training. Ada di antara studio-studio tidak dapat gerak langsung ke segmen online, lalu tidak mempunyai pilihan dan terus akan tutup pintu sehingga tamat PKP. Akibatnya memang tidak ada hasil perniagaan langsung. Kami pula di F45 telah mengerah segala tenaga yang ada untuk menyelaraskan program kita untuk disampaikan secara online. Justru itu bolehlah sedikit banyak kita memperolehi hasil perniagaan dan sekaligus meneruskan talian hubungan dengan ahli-ahli yang masih giat senam. Cik Kamal, jika sebelum PKP ataupun PKPB ini dilaksanakan, bagaimana mungkin dapat dikongsikan bagaimana gimnasium ini mendapat pendapatan? Adakah secara walk-in saja ataupun secara membership oleh ahli-ahli? Dan pada ketika ini membership itu masih diteruskan ataupun ahli-ahli perlu membayar ataupun ditangguhkan dulu sementara? Ya, F45 kita mengamalkan sistem membership fee. Jadi tiap bulan kita akan tarik yuran dan terus akan terima ahli-ahli ke dalam kita punya studio. Ada juga yang datang secara walk-in, ya betul, tapi itu tidaklah terlalu ramai.
Jadi akibatnya sekarang pendapatan dan hasil perniagaan kita telah menurun sejak kita terus mara ke online sebabnya kita tidak boleh bagi experience yang sama seperti di dalam studio. Jadi peluang untuk bersenam dan berlatih harus dilakukan di rumah. Jadi kalau di rumah tu kita tidak boleh ada equipment yang berpatutan, jadi kita mesti menjaga keselamatan. Jadi kita harus mengurangkan aggressiveness dari latihan. Justru itu kita harus jugalah menjaga also ahli-ahli kita dari segi iurannya tinggi. Jadi kita terus mengurangkan untuk menyesuaikan keadaan ini untuk ahli-ahli kami. Baik, Encik Kamal, ketika gimnasium ni tidak boleh beroperasi, apa agaknya kos yang perlu ditanggung? Pembayaran gaji dan juga maintenance bagaimana? Sewaan, mungkin dapat diceritakan? Ya, dari segi salary atau gaji, kita telah berkomited akan terus membayar jurulatih kami. Walaupun kita tidak mempunyai banyak pendapatan, kita terus akan membayar gaji, komited dari segi itu. Of course, ada juga isu-isu mengenai penyewaan yang kita sekarang masih berbincang dengan tuan tanah. Ya, itu adalah isu-isu yang akan disettlekan dengan antara saya dengan manajemen tuan tanah. Ya, alhamdulillah dari ada juga support kebanyakan dari pembekal alat-alat. Mereka terus membantu kita dalam keadaan yang sangat tekan ni. Kita juga nak tahu bagaimana perusahaan seperti yang diusahakan oleh Encik Kamal ini boleh dapat terus bertahan. Tadi Encik Kamal ada memaklumkan mengenai inisiatif mungkin akan membuat secara online. Adakah sekarang telah dimulakan inisiatif online itu dan bagaimana income ketika ini dapat dari mana dan bantuan dari kerajaan mungkin adakah ada diterima atau tidak? Okey, bantuan saya akan jawab dari segi kerajaan. Kita telah sebab industri kita dianggap sebagai mikro, alhamdulillah kita juga adalah terima prihatin daripada kerajaan. Okey. Dari segi online ni kita telah mara ke hadapan dengan ini dari sebelum PKP lagi. Dalam kebetulan kita mula dengan aktiviti ini pada bulan Mac. Ya, jadi bila kita terus masuk ke PKP, kita terus menggigihkan aktiviti kita dalam perusahaan online ini. Of course, seperti saya dah mention tadi, malamnya kita tidak boleh bagi experience yang sama ya. Jadi yuran yang kita boleh mintakan daripada ahli-ahli kita terpaksa menurun. Dan itulah dia. Walaupun ada sedikit sebanyak hasil perniagaan, tetapi yalah kita masih lagi perlu membayar gaji dan juga basic utilities pun mesti maintain. Of course, kalau kita boleh bincang pasal sewa tu, itu masih ongoing lah. Jadi maksudnya ada membuat IG live macam itulah, Facebook live. Maksudnya menjalankan aktiviti coaching itu secara maya. Adakah ada cabaran tak dekat situ dalam memberitahu kepada memberi latihan kepada jurulatih, khususnya dalam memberi latihan pula kepada pelanggan-pelanggan di luar sana? The challenges are many. Ya, so tapi yang paling ketara sekali ialah menjaga keselamatan ahli-ahli kita bila di rumah. Sebab kalau di studio kita boleh memantau. Ya, jadi in this case kalau ahli itu membuat senaman yang kurang betul, kita boleh betulkan di masa itu juga. Tapi kalau di rumah kita harus obviously kalau pakai online kita harus melihat mereka secara lebih teliti dan ini akan menjejaskan sekali-sekala quality yang kita boleh pass to our clients. Ya, so yang penting sekali kita mesti menjaga keselamatan.
Cik Kamal, saya masih lagi nak menyentuh mengenai perusahaan gymnasium ni. Mungkin Cik Kamal sendiri mempunyai kontak rapat dengan semua pengusaha-pengusaha gym, mungkin di sekitar gym yang Cik Kamal usahakan ketika ini. Dan kalau saya nak tanya dari segi kebanyakan gym-gym ini mempunyai masalah dari segi kewangan ketika PKP ini, iaitu sejak 2 bulan lalu PKP ini dilaksanakan. Mungkin boleh kongsikan kepada kita semua agaknya berapa lama agaknya lagi dari segi financial boleh bertahan ataupun gymnasium ini boleh bertahan sekiranya PKP ini dilanjutkan dari segi financial ini semua. Saya rasa kebanyakan mengikut kebanyakan perbincangan saya dengan, ya betul, saya ada banyak kontak dengan gym-gym lain di sekitar Lembah Kelang. Ya, kebanyakannya akan selai pinggang, ya, so antara sebulan 2 bulan itu kira maksimum. Jadi kalau nak kirakan keadaan seperti PKP ni, kita akan mula melihat gym-gym ni akan mula menutup secara draft, ya. Of course ada yang lebih boleh bertahan. Kalau dari segi F45 ni kita boleh melanjutkan operasi kita secara online, dan saya fikir mungkin paling kurang pun kalau kita boleh settlekan isu-isu sewa-sewa, yang studio-studio yang boleh move to online, mungkin boleh tahan lebih lama sedikit, mungkin ke hujung tahun ini. Katakanlah kalau PKP ini dilanjutkan sehingga bulan 9, bulan 10, mungkin kita boleh berterusan dengan cara begini. Tapi mesti ada impact dari tuan tanah, mesti ada impact daripada, kalau kita ada bisnes yang mengamalkan sistem franchise, kita ada franchise fee yang perlu dimansuhkan dalam masa ini. Jadi saya pun kalau ada saya katakan banyak, ya, ada yang akan tutup kedai secara tetap tidak lama lagi, ada yang akan boleh berterusan buat seketika. Saya rasa kesemuanya akan berada dalam keadaan yang susah by the end of this year lah. Cik Kamal, kita juga melihat lagi satu sudut juga. Kalau PKP tamat dan bermulanya gimnasium ataupun operasi gym seperti biasa, tetapi perlu diamalkan penjarakan sosial. Adakah Cik Kamal ada memikirkan perkara ini? Kerana bila dibuka nanti, bagaimana nak menyusun alatan-alatan itu, dan bagaimana untuk memberitahu ahli bahawa perlunya penjarakan sosial. Adakah Cik Kamal sendiri sudah bersedia untuk normal baru ni? Ya, ini soalan yang paling baik sekali. Ya, saya rasa kebanyakan gym sekarang lebih dari dulu lagi dah fikir bila kita boleh buka kembali, dan antara yang kita harus terima adalah norma baru. Ya, norma baru ni penjarakan sosial adalah antara aspek-aspek dan elemen yang paling penting sekali. Ya, tapi bukan sahaja penjarakan sosial, tapi seperti amalan membersih alat sering sekali, ya, wajib mencuci tangan, amalan tempahan atau reservation sebelum hadir. Ini akan menjadi budaya norma baru. Ya, so kebanyakan gym owners yang saya dah bincang, semuanya sudah fikir bagi macam ni. Saya pun dah seperti saya cerita tadi, dari bulan Mac lagi kita dah fikir bila kita boleh buka balik dan apa kita harus buat. Ya, so antara yang isu-isu yang kita dah discuss dengan antara grup gym owners ialah bagaimana untuk menyelaraskan kita punya garis panduan. Ya, so kita sekarang sudah sedia untuk bawa ke hadapan garis panduan baru untuk gym-gym di Malaysia. Ya, so paling kurang pun di Kelang Valley. Ya, dalam Lembah Kelang ni kita sudah ada satu kertas kerja dan juga proposal untuk garis panduan bagi menyesuaikan dan menggabungkan apa yang prosedur yang telah di Kementerian Kesihatan, Pertubuhan Kesihatan Sedunia atau WHO, jenama antarabangsa pun ada input juga, dan juga golongan profesional yang pengalaman dan pengetahuan. Itu semua sudah sedia, dan of course ahli-ahli kita sendiri sudah menjadi biasa norma baru untuk diorang untuk maintain penjarakan sosial. This is considered standard already. Jadi untuk kami, kita harus bertulis di atas kertas kerja saja dan menyerahkan kita punya prosedur. Itu saja. Dan kita sedia untuk buka, dan of course tanggungjawab
tergantung pada dua-dua belah, ya, bukan sahaja pengusaha tetapi juga pada ahli-ahli untuk maintain. Jadi itulah yang paling penting sekali. Dan tapi dari pendapat saya tidak perlu banyak untuk explain atau menjelaskan lagi apa dia penjarakan sosial pada member. Ahli-ahli semua sudah fasih dengan bahasa ini. Baik, itu besar harapan daripada Kamal Hezri. Muhammad Kasim merupakan pengusaha gym iaitu pemilik gym F45 yang berharap agar pengoperasian gimnasium ini dapat disegerakan, dan terima kasih kepada Encik Kamal Hezri, semoga tabah menghadapi waktu-waktu getir dan mencabar ini, dan kami sentiasa juga mendoakan agar kelangsungan perusahaan ini terus mendapat perhatian oleh kerajaan untuk memulakan, untuk mempercepatkan lagi operasi gimnasium ini. Dan selepas ini kita akan menemu bual seorang jurulatih kecergasan bagaimana pula impak PKP COVID-19 ini terhadap mereka, dan mungkin ada tips-tips yang ingin dikongsikan oleh jurulatih kecergasan ini melihat kepada keadaan kita sekarang ini yang PKPB, dinasihatkan untuk tinggal di rumah. Mungkin ada senaman-senaman untuk memastikan badan kita terus cergas, dan kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini.